Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala pihak pengurusan Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam, pengurus masjid, barisan para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, seterusnya para hadirin hadirat yang berada secara live di Facebook Masjid Al-Ikhlas, juga di Facebook page Umar Aziz. Moga-moga perkongsian pada pagi ini dapat menjadikan kita lebih mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebelum saya mula, saya mohon jasa baik para sahabat yang berada di Facebook page Masjid Al-Ikhlas dan juga di Facebook page Umar Aziz untuk bantu saya. Adakah jelas suara saya, penyampaian saya ataupun tidak? Moga-moga perkongsian selama beberapa puluh minit pada pagi ini menjadikan kita mendapat kebaikan dan juga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Lalu perkongsian kita pada pagi ini, iaitu tajuk yang telah diletak adalah uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya sebenarnya adalah hadis-hadis yang ada di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Hadis-hadis, riwayat-riwayat yang telah dikumpulkan oleh seorang ulama silam yang terkenal, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, ketika mana beliau mengumpulkan tentang syama'il Nabi, kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Lalu dalam buku ini Asy-Syama'ilul Muhammadiyah terdapat lebih daripada 400 hadis yang beliau kumpulkan di dalam lebih kurang 56 bab. Lalu ketika mana kita nak menceritakan tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka uban Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini beliau bawakan lebih kurang 8 buah hadis nak menceritakan tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya adalah bab yang kelima setelah daripada Imam Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan lebih kurang 15 hadis secara umum menceritakan tentang ketinggian Nabi, menceritakan tentang cara berjalan Nabi, menceritakan tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap, menceritakan tentang rupa paras Nabi, wajah Nabi, ketinggian Nabi, warna kulit Nabi dan juga apa-apa yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Tirmizi pada bab yang kedua menceritakan tentang tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada waktu itu beliau bawakan lebih daripada 8 hadis. Gabungan daripada 8 hadis ini kita nampak di manakah kedudukan tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa perkara yang lain. Selepas daripada itu pada bab yang ketiga, Imam Tirmizi telah bawakan tentang rambut Nabi. Panjang manakah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu di situ ada 8 hadis menceritakan, 8 riwayat menceritakan tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bab yang keempat menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut. Lalu diceritakan di sini dan dibawakan di sini 5 riwayat, 5 hadis
bagaimana pada hadis yang pertama menceritakan kepada kita yang rambut Nabi disikat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada hadis yang kedua menceritakan tentang bagaimana Nabi bila meletak minyak rambut pada rambut, Nabi akan letak minyak yang banyak sehingga kan Nabi akan menggunakan qina, iaitu kain yang Nabi letak di atas rambut supaya tidak mengotorkan penutup kepala ataupun serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kain itu akan dipenuhi dengan minyak seolah-olah bajunya, pakaiannya penjual minyak. Dan kemudian pada hadis yang ketiga pada bab menyikat rambut, diceritakan di sini tentang bagaimana Nabi SAW bila menyikat rambut, Nabi SAW akan menyikat rambut bermula daripada bahagian yang kanan. Dan pada hadis yang keempat dan kelima menceritakan kepada kita bagaimana Nabi SAW tidaklah terlalu kerap menyikat rambut. Lalu ini hadis-hadis yang menceritakan tentang menyikat rambut. Lalu pada hari ini kita nak membaca tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum saya mula, saya harap para sahabat boleh bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk jemput dan tag rakan-rakan yang lain. Kita berada pada hari Ahad, berada pada hari cuti yang mana kebanyakan kita berada di rumah. Apa kata kita mendengar serba sedikit tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan itu bertambahnya kenal kita kepada baginda, bertambah cintanya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mohon para sahabat untuk bantu share. Hari ini saya bersiaran di Masjid Al-Ikhlas, Seksyen 13 Shah Alam, yang mana saya ucapkan terima kasih kepada pihak masjid yang mana masih lagi memberi ruang dan peluang untuk majlis ilmu berjalan walaupun secara Facebook Live. Lalu saya beri peluang kepada para sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk tag ahli keluarga kita, sahabat taulan kita, teman-teman kita. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat dan mendapat kebaikan insya-Allah. Lalu kita tengok pada bab yang kelima. Kita akan baca secara ringkas kembali sebab bab ini berkaitan. Di sini ada 8 hadis. Walaupun sebenarnya kita nak baca daripada hadis yang ke-44, tetapi kita kembali sedikit ke belakang bermula daripada hadis yang ke-37 pada kitab ini, kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, menceritakan tentang uban Nabi. Imam Tirmizi bawakan 8 riwayat, 8 hadis, 8 riwayat menceritakan tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis yang ke-37, hadis yang pertama pada bab ini. Kita baca terjemahan dia daripada Qatadah berkata, aku telah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, pembantu Nabi, maka apakah yang ditanya kepada Anas bin Malik oleh Qatadah? Kata Qatadah, dia bertanya kepada Anas bin Malik, adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginai rambutnya? Lalu selalunya orang Arab menginai rambut ketika mana pada waktu itu banyaknya uban, banyaknya rambut putih. Maka Anas menjawab, Nabi SAW menginai, namun Nabi inai bukanlah kerana uban. Sebab itu kata Anas bin Malik, tidak sampai begitu. Sesungguhnya terdapat hanya beberapa helai uban sahaja di pelipis baginda Nabi SAW. Lalu Nabi SAW inai, tetapi bukan kerana banyaknya uban. Lalu Anas bin Malik berkata bahawa uban Nabi SAW tidak banyak. Tetapi walaupun uban Nabi tidak banyak, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu akan menginai rambut Nabi SAW dengan daun inai dan juga dengan daun katam. Lalu Nabi SAW inai bukanlah kerana beruban. Sebab kata Anas bin Malik, uban Nabi tidak banyak. Kejap lagi pada hadis yang seterusnya, hadis yang kedua dalam bab ini, daripada 8 hadis, kalaulah daripada kitab ini hadis yang ke-38. Kalau kita tengok daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu juga menerangkan kepada kita tentang uban Nabi. Maka kata Anas bin Malik, aku tidak mendapati jumlah uban yang berada di kepala Rasulullah dan di janggut Rasulullah kecuali 14 helai rambut yang berwarna putih.
Maka daripada riwayat Anas bin Malik, hadis yang kedua pada bab ini, hadis yang ke-38 daripada seluruh kitab, maksudnya uban pada rambut Nabi hanyalah 14 helai. Itu menurut riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan daripada riwayat yang lain, contohnya riwayat Baihaqi, ada disebut bahawa uban Nabi adalah sebanyak 17 ke 18 helai. Lalu tidak banyak. Uban Nabi SAW tidak banyak, namun bila kita gabungkan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, ya, Nabi SAW ada menginai rambut. Nabi inaikan rambut baginda. Tetapi perlu dibetulkan salah faham bahawa Nabi SAW inaikan rambut bukan kerana beruban, tetapi Nabi inaikan rambut kerana pada sahabat Nabi yang bantu untuk inaikan. Contohnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lalu sebenarnya uban Nabi tidak banyak. Imam Tirmizi memilih riwayat 14 uban. Imam Baihaqi dalam kitabnya menukilkan adanya 18 uban. 18 helai uban pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bererti ketika mana Nabi wafat, tidak banyak uban pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahawa uban Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di 4 tempat berbeza. Ada yang berada di janggut Nabi. Ada uban berada di janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang pertama, lakinnahu lam yura, tetapi uban yang berada di janggut Nabi tidak kelihatan kerana lebih banyak warna hitam daripada warna putih. Yang kedua, uban Nabi berada di anak janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ada uban yang berada di pelipis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, adanya uban yang berada di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Total keempat-empat tempat ini, uban Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah sebanyak 18 mengikut riwayat Imam Baihaqi dan 14 sahaja mengikut riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Lalu tidak banyak uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Imam Tirmizi bawakan pada hadis yang berikut. Lalu ketika mana kita baca hadis yang pertama daripada Anas bin Malik, ketika mana ada tabi'in berkata, adakah Nabi menginai rambut? Kerana dia nak tahu kalaulah Nabi inai bererti Nabi ada uban. Anas bin Malik betulkan pemahaman, jangan salah faham. Wahai anak muridku Qatadah, Nabi inai bukan kerana Nabi uban, tetapi kerana para sahabat yang menginaikan rambut Nabi. Lalu dalam hadis yang kedua kita belajar uban pada rambut Nabi hanyalah 14, tetapi dalam kitab hadis yang lain contohnya Baihaqi ada 18. Tetapi bila Nabi SAW letak minyak, adakah inai itu kelihatan? Maka di sinilah Imam Tirmizi bawakan hadis yang ketiga pada bab ini, hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39 pada bab yang lain, yang mana daripada Simak bin Harb radhiyallahu taala anhu. Simak bin Harb berkata, aku mendengar sahabat Nabi Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, apabila beliau ditanya tentang uban Rasulullah, maka beliau menjawab, baginda Rasulullah apabila meminyakkan rambut kepalanya, maka tidak terlihat adanya uban. Punya sedikit uban Nabi. Bila Nabi SAW letak minyak pada rambut, dan kita tahu Nabi bila letak minyak, Nabi letak minyak banyak, sehingga antara rambut dengan serban Nabi, Nabi akan letakkan sepasang kain yang dalam hadis disebut sebagai qina. Maka pada waktu itu Nabi SAW letakkan minyak. Ketika mana Nabi letak minyak, kata Jabir bin Samurah, langsung tak kelihatan uban Nabi. Lalu waktu bilakah uban Nabi kelihatan? Dan apabila baginda Rasulullah SAW tidak memakai minyak rambut, akan terlihat sedikit uban di kepala Nabi SAW. Lalu ketika mana Nabi SAW pakai minyak, langsung tak kelihatan uban. Punya sedikitnya uban Nabi. Tetapi ketika mana tidak ada minyak pada rambut Nabi, maka pada waktu itu barulah akan terlihat sedikit uban pada rambut Nabi SAW. Lalu kita dah selesai membaca 3 hadis daripada
daripada uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat daripada bab mengenai uban, kalaulah daripada kitab ini hadis yang ke-40 pada muka surat 34. Hadis ini adalah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sekitar 20 helai rambut yang berwarna putih. Lalu daripada hadis Abdullah bin Umar, dia tak letakkan bilangan, dia hanya sekitar 20. Lalu kata para ulama hadis, ketika mana Abdullah bin Umar menyebut sekitar 20, berapakah bilangan dia? Itulah hadis riwayat Anas bin Malik menerangkan 14. Hadis riwayat Imam Baihaqi menerangkan 18 ataupun 17. Lalu 20 ini bukanlah bilangan, ini sekadar anggaran. Kata Abdullah bin Umar, uban pada Nabi SAW adalah sekitar hanya 20 helai rambut sahaja. Lalu ini hadis-hadis yang kita telah nampak, kita telah baca 4 hadis. Dan kita nak baca hadis yang kelima, kita nak baca daripada bahasa Arab dia. Hadis yang kelima, yang mana dalam kitab ini adalah hadis yang ke-41. Lalu para sahabat yang ada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, boleh buka hadis yang ke-41 daripada keseluruhan kitab. Hadis yang kelima dalam bab menceritakan tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت صلى الله عليه وسلم. Maka pada riwayat ini Imam Tirmizi membawakan kepada kita sebab kenapa Nabi ada uban. Walaupun Nabi itu ubannya tidak banyak, tidak kelihatan apabila Nabi meletakkan minyak. Hanya antara 14 ke 18 helai sahaja uban yang ada pada keseluruhan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis ini adalah hadis daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah salah satu contoh yang kita boleh ambil untuk kita lihat semangat belajar ilmu. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika mana Rasulullah wafat masih lagi kecil usia beliau. Beliau di antara sahabat yang muda. Tetapi ketika mana kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nampak bagaimana Abdullah bin Abbas terus-menerus belajar ilmu. Bila kita baca dalam riwayat, Abdullah bin Abbas dia pernah tunggu guru dia sahabat lain, sahabat juga. Padahal Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Kalaulah dia ketuk mana-mana pintu rumah sahabat, semua orang akan muliakan dia kerana dia adalah sepupu Nabi. Tetapi kita boleh belajar daripada Abdullah bin Abbas yang mana semangat mempelajari ilmu dia sangat-sangat tinggi, sehingga kan beliau dikenali sebagai lautan ilmu dan juga mufassir kepada umat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kita tengok hadis yang ke-41. Lalu mohon pada sahabat catat di ruang komen hadis 41 muka surat 34. Lalu kalaulah ada sahabat-sahabat kita yang datang kemudian, maka dia tahu kita sedang baca hadis yang mana. Lalu pada hadis yang ke-41 daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, pada muka surat yang ke-34 daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, wahai Rasulullah, qad shibta, tuan telah beruban. Lalu pertanyaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, qad shibta, bukanlah kerana dia tidak nampak uban Nabi, tetapi pertanyaan itu adalah pertanyaan menanyakan sebab. Sebab itu bila kita tengok jawapan Nabi menerangkan sebab. Walaupun pada pertanyaan itu tak bunyi sebab kerana kita dah terjemahkan, tetapi sebenarnya pertanyaan Abu Bakar itu adalah Nabi Abu Bakar bertanya sebab. Wahai Rasulullah, kenapakah engkau beruban?
qad shibta, kenapa engkau beruban sebanyak beberapa belas helai padahal sebenarnya rambut engkau yang lain tidak beruban. Maka sebab itulah kata para ulama hadis, wa muraduhu as-su'alu 'anis sababil muqtada lisyayb. Pertanyaan Abu Bakar adalah pertanyaan sebab kenapa rambut Nabi beruban. Daripada sini juga kita belajar bagaimana telitinya para sahabat Nabi, walaupun Nabi punya uban tak banyak, hanya beberapa belas helai, tetapi mereka nampak uban Nabi. Bagaimana observenya mereka tentang Nabi SAW, bagaimana mengambil beratnya mereka terhadap Nabi SAW. Maka pada waktu itu Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Kita tulis dalam kurungan, wahai Rasulullah, apakah penyebab engkau beruban wahai Rasulullah? Maka di sini Nabi menjelaskan kenapakah Nabi beruban walaupun tidak banyak. Maka Nabi SAW menjawab, yang menyebabkan aku beruban. Sebab itu kita nampak pada jawapan Nabi menjawab dengan jawapan sebab. Bererti soalan Abu Bakar adalah soalan tentang sebab. Maka Nabi menjawab, yang menyebabkan aku beruban adalah surah Hud yang pertama, surah Al-Waqi'ah yang kedua, surah Al-Mursalat yang ketiga, surah Amma Yatasa'alun An-Naba yang keempat, dan surah Idza Syamsu Kuwirat yang kelima. Lalu adakah para sahabat dapat kelima-lima surah ini? Dalam riwayat Imam Tirmizi, maka yang boleh catat di ruang komen supaya boleh bantu sahabat-sahabat yang lain. Nabi berkata, syayyabatni Hud, yang menyebabkan aku beruban surah Hud. Satu. Yang kedua, wal waqi'ah, surah Al-Waqi'ah. Yang ketiga, wal mursalat, surah Al-Mursalat. Yang keempat, Amma Yatasa'alun, surah An-Naba. Dan yang kelima, Idza Syamsu Kuwirat, iaitu surah Takwir. Maka ini adalah 5 surah yang ada di dalam riwayat ini yang menjadikan Nabi SAW beruban. Nanti kita akan baca apa sebab 5 surah ini berat yang mana menjadikan Nabi SAW beruban. Lalu para sahabat yang sempat catat dulu di ruang komen, kerana saya pasti ada sahabat yang tak sempat catat, supaya kita boleh saling membantu di antara satu sama lain. Lalu dalam ini Nabi sebut ada 5 surah: Hud, Waqi'ah, Mursalat, Amma Yatasa'alun, iaitu surah An-Naba, dengan Idza Syamsu Kuwirat, surah Takwir. Ta kaf waw ya ra, takwir. Lalu 5 surah yang ada dalam riwayat Tirmizi. Kata para ulama hadis, kalaulah digabungkan dengan riwayat yang lain ada lagi 4 surah. Lalu 5 surah ada dalam riwayat Tirmizi. Dalam riwayat yang lain, contohnya yang ke-6 dalam riwayat Tabrani. Dalam riwayat Tabrani, maka disebutkan di sini dalam riwayat At-Tabrani adanya surah Al-Haqqah. Dalam riwayat At-Tabrani adanya surah Al-Haqqah dalam riwayat Tabrani. Lalu itu surah yang ke-6. Dalam riwayat Ibnu Mardawayh, salah seorang ulama hadis, dalam riwayat Ibnu Mardawayh adanya surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah, juz yang ke-30, surah Al-Ghashiyah. Yang ke-8 dalam riwayat Ibnu Sa'ad, adanya surah Al-Qari'ah, juz yang ke-30, Al-Qari'ah, dan juga surah Al-Ma'arij, Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lalu dah 9. Dalam riwayat yang lain adanya surah surah Al-Qamar, itulah iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Lalu bila kita gabungkan kelima-lima riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Tabrani, riwayat Ibnu Mardawayh, riwayat Ibnu Sa'ad, dan juga satu lagi riwayat, dalam kelima-lima riwayat ini Nabi SAW menyebut ada 10 surah yang menjadikan aku beruban. Lalu kenapakah ke-10 surah ini, ataupun dalam hadis Tirmizi ini ada 5 surah yang menjadikan Nabi SAW beruban? Kerana apabila kita lihat lishtimaliha ala bayani ahwali su'ada'i wal ashqiya,
Kerana ke-10 surah ini bila kita baca, ianya ada menceritakan tentang syurga dan neraka. Dan Nabi sangat risaukan tentang umat baginda. Lalu itu sebab yang pertama. Kalaulah kita tengok ke-10 surah ini banyak menceritakan tentang syurga dan neraka. Kita mungkin tak pernah risau kita ke syurga ataupun neraka. Tetapi tidak Nabi. Nabi SAW sangat risaukan umat dia. Lalu ketika mana menceritakan tentang neraka pada 10 surah ini dengan detail, maka pada waktu itu Nabi SAW menjadi risau sehingga beruban Nabi SAW. Yang sebab yang kedua pada 10 surah ini adanya ahwalul qiyamah, kata para ulama, adanya cerita-cerita tentang kiamat, dan itu merisaukan Nabi SAW. Dan yang sebab yang ketiga pada 10 surah ini, terutamanya surah Hud, adanya menceritakan tentang untuk beristiqamah bila beramal, dan Nabi tahu umat Nabi tidak mampu untuk beristiqamah. Maka inilah tiga yang ada pada surah-surah, kebanyakan daripada 10 surah ini menceritakan tentang syurga neraka, ataupun menceritakan tentang kiamat kata para ulama hadis, ataupun menceritakan tentang perintah Allah supaya beristiqamah. Daripada tiga ini, tiga sebab yang ada dalam 10 surah ini, kata para ulama hadis, yang paling berat kepada Nabi SAW adalah surah Hud. Sebab itu Nabi sebutkan Hud pada tempat yang pertama, kerana dalam surah Hud adanya perintah Allah, fastaqim, maka beristiqamahlah kamu wahai Muhammad, kama umirta, seperti mana kamu telah diperintahkan, waman taba ma'aka, pada waman taba ma'aka adanya umat Nabi. Maka bila memikirkan tentang umat baginda Nabi SAW pada waktu itu, menjadikan umat baginda menjadikan baginda risau tentang umat baginda. Lalu kita nampak sebenarnya menjadikan Nabi beruban bukan seperti kita. Kita beruban tetapi kerana kita fikirkan masa depan kita sahaja. Kita beruban tetapi kerana kita fikirkan tentang pekerjaan kita, perniagaan kita. Tetapi Nabi SAW beruban tidak pernah kerana Nabi fikirkan diri baginda, tidak pernah kerana Nabi fikirkan hanya keluarga baginda, tetapi berubannya baginda kerana baginda Nabi SAW memikirkan umat baginda. Sebab itulah kita biasa dengar yang mana kebanyakan ada orang menyebut bahawa Nabi SAW, kita asyik menyebut mencintai Nabi, cinta Nabi, tetapi sebenarnya Nabi cinta kita lebih daripada kita cinta kepada baginda Nabi SAW. Lalu ini hadis yang kelima pada bab ini, Imam Tirmizi menerangkan kepada kita daripada sabdaan baginda, apakah sebab yang menjadikan Nabi SAW beruban. Itulah di 10 surah yang mana ada 3 peristiwa pada 3 surah ini. Itulah peristiwa berkenaan dengan kiamat, berkenaan syurga neraka, dan yang paling berat adalah berkenaan dengan istiqamah, yang mana firman Allah, fastaqim, beristiqamahlah kamu, kama umirta, seperti mana kamu telah diperintahkan, wa man taba ma'aka, yang merujuk kepada umat baginda Nabi SAW. Lalu kita pun nampak bukan senang nak istiqamah. Bukan senang nak istiqamah. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. Kadang-kala bila kita bersemangat, kita boleh mudah lakukan. Bila kita tidak bersemangat, kita tinggalkan begitu banyak amalan. Padahal kita nampak Nabi SAW sebut, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Bukan banyak bilangannya, amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah adwamuha, amalan yang mana berterusan dilakukan, wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Lalu inilah yang kita nampak pada hadis yang kelima, menceritakan tentang sebab kenapa rambut Nabi SAW beruban. Kita baca hadis yang ke-6 daripada bab ini, hadis yang ke-42 daripada keseluruhan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Mohon para sahabat sambil-sambil dengar untuk bantu kongsikan, untuk bantu share, dan dalam masa yang sama saya jemput para sahabat untuk membantu akan menyumbang kepada
kepada tabung Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam. Masya Allah, Masjid Al-Ikhlas masih meneruskan program pengimarahan, berkongsi ilmu dan sebagainya, yang mana walaupun kita berada pada tempoh yang mana masjid di Selangor dan di kebanyakan tempat tidak dibenarkan hadir, lalu kepada para sahabat yang ada sedikit lebihan boleh menyumbang kepada nombor akaun Masjid Al-Ikhlas, yang mana kita nampak di sini adanya bank muamalat 120303397712 atas akaun Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada Masjid Al-Ikhlas yang mana masih lagi meneruskan program pengimarahan di ketika mana masjid tidak terbuka, tetapi masih lagi berkongsi ilmu melalui platform Facebook, Instagram dan sebagainya. Lalu kita baca hadis yang ke-6. Lalu kita dah baca 5 hadis menceritakan tentang uban Nabi SAW. Hadis yang ke-6 adalah lebih kurang sama makna dengan hadis yang ke-5. Cumanya hadis yang ke-5 pertanyaan itu datang daripada Abu Bakar. Hadis yang ke-6 pertanyaan itu datang daripada kumpulan para sahabat Nabi SAW. Maka kita baca hadis yang ke-6. Wabihi ilaihi qala haddathana Sufyan bin Waqi' qala haddathana Muhammad bin Bishr an Ali bin Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala qalu ya Rasulullah naraka qad shibta qala qad shayyabatni Hud wa akhawatuha. Hadis ini daripada Abu Juhaifah berkata, para sahabat Nabi SAW berkata. Lalu pada perkataan qalu, para sahabat Nabi berkata, kata para ulama hadis, nampak yang bertanya soalan tentang sebab Nabi beruban bukan sekadar Abu Bakar, tetapi jam'um minas sahabah, satu kelompok para sahabat. Lalu satu kelompok para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapakah engkau telah beruban? Lalu di sini ada 2 kemungkinan kata para ulama hadis. Kemungkinan yang pertama, peristiwa hadis yang kita baca sebelum ini, Abu Bakar bertanya soalan, dengan hadis yang ke-6 daripada bab ini, hadis yang ke-42, para sahabat bertanya soalan, ianya adalah peristiwa yang sama. Mungkin mula-mula para sahabat bertanya, kemudian Abu Bakar pun bertanya. Ataupun mungkin ianya adalah 2 peristiwa yang berbeza. Apapun yang dia punya keadaan dia, apa jawapan Nabi, kat sini kita nampak bagaimana Nabi tegaskan tentang Hud. Yang mana Nabi SAW bersabda, yang menyebabkan aku beruban adalah surah Hud dan akhawatuha. Apakah maksud akhawatuha? Iaitu kita boleh baca nota kaki yang ke-15, beberapa surah yang sejenis dengan Hud seperti hadis sebelum ini, iaitu Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, At-Takwir, kemudiannya Hal Ataka Hadithul Ghashiyah, Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Al-Ma'arij dan juga Al-Qamar, Iqtarabatis Sa'atu wa Syaqqal Qamar. Tetapi kata para ulama hadis, Imam Tirmizi bawakan riwayat yang ke-6 ini nak meng-highlightkan pada perkataan Hud. Qad syayyabatni Hud, Nabi secara khusus menyebutkan tentang surah Hud. Kerana surah Hud adalah surah yang mana kita dah tekankan tadi, adanya perintah untuk istiqamah, dan perintah itu bukan sekadar untuk Nabi. Perintah untuk istiqamah itu adanya untuk umat Nabi. Kerana kalaulah sekadar perintah untuk istiqamah, ianya ada juga dalam surah Asy-Syura juz yang ke-25. Surah Asy-Syura juga ada menceritakan tentang istiqamah. Tetapi istiqamah, amaran untuk istiqamah pada surah Asy-Syura juz yang ke-25 itu adalah untuk Nabi. Tetapi dalam surah Hud, Allah tegaskan bagaimana untuk istiqamah terhadap umat Nabi. Maka kata para ulama hadis, itu menjadikan Nabi SAW risau, menjadikan Nabi sedih. Kerisauan dan kesedihan itu tergambar sehingga beruban wajah Nabi SAW. Padahal sebenarnya Nabi itu tidak beruban rambut Nabi. Tetapi kesedihan dan kerisauan itu menjadikan Nabi SAW beruban. Macam kita, ketika mana kita berada pada waktu wabak ini, waktu pandemik ini, yang mana kebanyakan daripada kita ada yang diuji, maka kerisauan, masalah yang menimpa kadang-kala menjadikan seolah-olah kita tidak boleh menanggung.
Dan antara sebab juga kesedihan itu yang menjadikan meninggal kesan kepada tubuh badan manusia. Lalu sebab itulah kita nampak Nabi risau bukan kepada yang lain, bukan tentang diri baginda, bukan sekadar tentang keluarga baginda, tetapi risaunya Nabi adalah untuk umat baginda, untuk kita, untuk setiap daripada kita, ahli keluarga kita sampailah kiamat, kerana itu adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah yang kita nampak berkenaan dengan sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban. Kemudian kita tengok pada hadis yang ke-43, hadis yang ke-7 dalam bab uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan kepada para sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu terus menerus share, bantu untuk tag rakan-rakan, bantu untuk sebar luaskan. Kalaulah para sahabat merasakan program ilmu yang dianjurkan oleh Masjid Al-Ikhlas ini bermanfaat, bantu untuk share, bantu untuk kongsikan. Kenapa? Hakikatnya sebenarnya pada wabak ini banyak orang mempunyai masalah. Terutamanya bukan sekadar masalah kerja, lebih berat daripada itu adalah masalah yang berlaku dalam rumah tangga. Suami isteri dah mula, anak dan bapa kerana terlalu lama berada di rumah. Maka sebab itulah kita tak mampu nak bantu daripada sudut kewangan kepada semua orang. Tetapi yang mampu adalah kita baca tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kerana sememangnya hadis-hadis Nabi ini membawa ketenangan. Ayat-ayat Al-Quran membawa ketenangan. Lalu bila kita baca, sebab itu kalaulah sahabat-sahabat perasan Masjid Al-Ikhlas, mereka teruskan juga dengan program ilmu. Saya pun di Facebook peribadi saya, di Facebook page Umar Aziz, saya tambah lagi program ikut kemampuan saya. Walaupun sejak 2-3 hari ini saya tak mampu nak buat kerana ada masalah pada internet di rumah saya, ada masalah lain yang sedang diperbaiki, tetapi saya nakkan banyak tambahkan waktu ketika mana waktu PKP, ketika mana waktu ramai orang berada di rumah. Kerana sebenarnya kita alhamdulillah mungkin keluarga kita okey, tetapi kadang-kala ada keluarga yang diuji ketika mana ada masalah pada kewangan, pada pekerjaan, pada perniagaan, maka kat situ membawa kepada pertengkaran. Lalu antara cara untuk kita tenangkan hati, sebab hati ketika mana marah, maka pada waktu itu keputusannya tidak tepat. Hati ketika mana terganggu, jiwa kacau, pada waktu itu hati membuat keputusan yang tidak tepat. Maka sebab itu nak menenangkan dia, semua orang ada masalah. Saya pun ada, setiap daripada kita ada. Tetapi untuk menghadapi masalah itu dengan tenang adalah melalui hadis Nabi SAW. Sebab itu waktu PKP mula-mula dulu, saya berkongsi ilmu dekat platform Facebook saya sampai 7 kali sehari. Bukanlah kerana apa, tetapi kerana hadis-hadis ini, cerita-cerita tentang Rasulullah, sirah tentang Nabi, ayat Al-Quran membawa ketenangan kepada jiwa. Lalu sebab itu mohon para sahabat untuk bantu share, kerana ini yang kita mampu bagi. Saya tak mampu nak berkongsi harta dan sebagainya kerana saya pun tidak memilikinya. Namun yang mampu adalah berkongsi tentang hadis Nabi SAW supaya membawa kepada ketenangan, membawa kepada hati itu tenang. Kerana kita kena ingat bahawa walaupun kita rasa berat macam mana pun kita diuji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah menguji lebih daripada kemampuan kita. Allah tidak pernah menguji. Walaupun kita rasa dah tak mampu, sebenarnya Allah tahu yang kita mampu. Dan kita kena ingat lagi satu ayat, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bukan selepas setiap susah datangnya senang, tidak. Ma'al usri, sesungguhnya bersama dengan setiap kesusahan datangnya kesenangan. Saya tahu nak menyebutnya adalah mudah, menghadapinya adalah payah. Namun sebenarnya setiap daripada kita berada pada bahtera yang sama. Setiap daripada kita diuji, namun janganlah kita melakukan sesuatu keputusan yang mana dalam keadaan marah, dalam keadaan tertekan, kadangkala keputusan itu adalah kurang tepat.
Kita nak baca hadis yang ketujuh, yang mana pada hadis yang ketujuh ini kita baca dahulu yang bahasa Arab dia. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Shu'aib bin Safwan an Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqit al-Ajli an Abi Rimsat at-Taimi Taimir Ribab qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li qala fa araituhu fa qultu lamma ra'aituhu hadha nabiyullah wa alaihi thawban akhdaran wa lahu sya'run qad alahu syayb wa syaybuhu ahmar sallallahu alaihi wasallam. Daripada sini kita nampak, kita baca kepada rawi dia yang rawi a'la iaitu sahabat Nabi daripada Abi Rimsah At-Taimi, Taimi Rabab. Apakah Taimi Rabab? Rabab ini adalah sebenarnya adalah minyak, tapi bukan minyak kita, maksudnya minyak daripada sapi yang kita panggil sebagai minyak daripada susu dan sebagainya. Maka masyarakat Arab pada waktu itu ketika mana mereka nak bersumpah untuk taat setia, mereka kumpulkan beberapa kabilah sebab bila mereka bersendirian musuh senang menghancurkan mereka. Lalu berkumpullah beberapa kabilah, maka pada waktu itu kabilah ini berkumpul, ketua-ketua mereka masukkan tangan ke dalam minyak dan mereka bersumpah akan bertaat setia, tolong menolong, bantu membantu sampai bila-bila. Maka perbuatan untuk bersumpah itu menjadikan kabilah ini adalah kabilah Taim. Sebab itu kita nampak adanya Taim, T-A-I-M, Taim. Lalu kabilah Taim ini dipanggil Taimur Rabab ataupun Taimir Rabab kerana mereka bersumpah bertaat setia. Itulah 5 kabilah. Apakah 5 kabilah? Kabilah Dubbah, kabilah Thawr, kabilah Ukal, kabilah Adi dan juga kabilah sahabat ini yang mana kabilah Taim. Kerana pada waktu itu ada banyak Taim. Ada Taim yang bersama dengan Quraisy. Lalu kata penulis, kata perawi hadis, aku bukan daripada Taim Quraisy, aku daripada Taimur Rabab. Taim daripada kalangan 5 kabilah yang memasukkan tangan mereka ke dalam minyak, berjanji bertaat setia. Sebab itulah ditulis di situ Taimur Rabab, bukannya Taim Quraisy, kerana ada banyak kabilah Taim. Lalu nak membezakan sahabat yang bernama Abu Rimsah. Siapakah nama dia? Kerana bila kita baca Abu, kita dah tahu ini bukan nama, ini adalah kunyah. Maka nama dia adalah Rifa'ah. Para ulama hadis menyebut namanya adalah Rifa'ah dan ada beberapa pandangan yang lain. Daripada Abi Rimsah, iaitu yang bernama Rifa'ah, At-Taimi, daripada Taimi yang mana? Taimir Rabab. Beliau berkata, aku datang menghadap Nabi SAW dan aku membawa bersama denganku anakku. Lalu dia bawa anak dia jumpa dengan Nabi SAW. Lalu dekat sini ada terjemahan yang tertinggal. Dalam bahasa Arab dia ada, tetapi tidak ada pada terjemahan. Apakah yang ada dalam bahasa Arab dia? Fa'araituhu. Apakah maksud fa'araituhu? Ay fa'araitu ibni iyahu an-nabi. Lalu di sini ada terjemahan yang para sahabat perlu tambah. Apakah terjemahan dia? Abu Rimsah berkata ketika mana dibawa anak dia, lalu aku menunjukkan Nabi kepada anakku. Fa'araituhu ay fa'araitu ibni iyahu ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Rimsah dia kata dengan anak dia, wahai anak, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunjukkan kepada anak Nabi SAW kepada anak dia. Maka ketika mana anak dia pandang Nabi, maka aku berkata kepada anakku ketika memandang kepada Nabi SAW, inilah Nabi Allah. Dan ketika itu baginda berpakaian 2 helai pakaian berwarna hijau. Lalu dalam kita pernah baca yang mana Nabi pernah memakai pakaian warna merah. Dan di sini Nabi SAW memakai pakaian warna hijau. Kalaulah kita tengok dalam Al-Quran, antara pakaian-pakaian ahli syurga adalah pakaian yang berwarna hijau. Yalbasuna wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus. Dan ahli syurga akan memakai pakaian khudran, berwarna hijau, min sundus wa istabrak, daripada sutera-sutera.
Lalu warna hijau adalah antara pakaian yang dipakai oleh ahli syurga. Lalu Nabi SAW pada waktu itu, Nabi SAW memakai pakaian berwarna hijau. Maka kata Abu Rimsah yang namanya adalah Rifa'ah, dan ada pada rambut baginda, di atas rambut baginda, beberapa helai uban, dan uban baginda kemerah-merahan. Lalu pada waktu itu dia nampak rambut Nabi beruban. Tetapi dalam hadis ni tak sebut berapa banyak. Tetapi dalam hadis yang kita baca sebelum ini, riwayat Anas bin Malik 14 helai, ada riwayat mengatakan sebanyak 18 helai. Itulah riwayat Imam Baihaqi. Cumanya poin yang Imam Tirmizi bawakan pada riwayat ini adalah, kata Abu Rimsah, Nabi ada beberapa helai uban dan uban Nabi kemerah-merahan. Uban Nabi merah. Kenapakah uban Nabi merah? Sebab Nabi SAW meletak inai. Nabi letak inai pada rambut Nabi SAW. Maka sebab itulah uban Nabi berwarna merah. Kita baca hadis yang terakhir, hadis yang terakhir daripada bab ini dan hadis yang terakhir daripada perkongsian kita, dan selepas itu kita akan tutup majlis kita. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-8 menceritakan tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Surayj bin Nu'man qala haddatsana Hammad bin Salamah an Simak bin Harb qala qila li Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shaybun qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shaybun illa sya'aratun fi mafriqi ra'si idza dahana warahunna ad-duhnu sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini kita baca daripada Simak bin Harb, kita baca daripada rawi yang terakhir. Daripada Simak bin Harb berkata, seseorang telah bertanya kepada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Ada tabi'in bertanya kepada sahabat Nabi SAW, adakah ada di kepala baginda uban? Lalu dia bertanya, wahai Jabir, engkau adalah sahabat Nabi, adakah ada uban di kepala Nabi SAW? Maka Jabir bin Samurah menjawab, tiada uban yang berada di kepala Rasulullah kecuali beberapa helai. Beberapa helai itu menunjukkan sedikitnya uban Nabi, sangat sedikit uban yang ada pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita dah baca hanya 14 helai ataupun dalam riwayat Baihaqi 18 helai, dan kita dah baca Nabi beruban pun sebab memikirkan umat baginda dan juga sebab memikirkan setiap daripada kita. Sama ada kita akan ke syurga ataupun akan ke neraka, moga-moga Allah pilih kita untuk kita ke syurga walaupun amalan kita tidaklah seberapa. Lalu di manakah uban yang tidak banyak itu? Kata Jabir bin Samurah, beberapa helai uban pada belahan rambut di kepala baginda. Kan kita dah belajar pada cerita mengenai tentang cara sikat rambut. Nabi SAW sikat rambut dengan Nabi belah dua. Lalu uban Nabi terdapat pada belahan tempat Nabi sikat rambut. Di situ adanya uban Nabi SAW. Namun apabila baginda Rasulullah SAW memakai minyak, maka tertutuplah uban itu kerana minyak. Tetapi bila Nabi letak minyak pada rambut Nabi, tak kelihatan uban. Seperti mana hadis yang ke-39 yang kita telah baca sebelum ini. Lalu inilah 8 hadis menceritakan tentang uban Nabi. Apakah ringkasan yang kita dapat? Bahawa Nabi SAW, uban Nabi kurang daripada 20 helai. Daripada riwayat Abdullah bin Umar, itulah sebanyak 14 helai. Riwayat Anas bin Malik, dan 18 helai ataupun 17 helai riwayat yang ada dalam Baihaqi. Lalu adakah Nabi SAW biarkan uban Nabi begitu? Tidak, Nabi SAW kadang-kala letakkan inai. Sebab itu kalau kita perasan, bab yang ke-6 menceritakan tentang inai Nabi SAW. Tetapi yang meletakkan inai pada Nabi selalunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa lagi yang kita belajar daripada mengenai uban Nabi SAW? Sebab Nabi beruban bukanlah kerana memikirkan diri sendiri ataupun risaukan
tentang diri baginda. Tetapi sebabnya Nabi SAW beruban adalah kerana umat baginda Nabi SAW, seperti mana dua riwayat yang kita telah baca. Lalu Nabi beruban kerana kita, tetapi tidak kita tentang diri kita. Kita kadang-kala tidak fikir pun tentang diri kita, ke mana kita akan pergi. Mudah-mudahan kita berharap adalah ke syurga. Kemudian apa lagi yang kita belajar daripada 8 hadis ini, yang mana Nabi SAW punya uban sangat sedikit, ketika mana minyak diletakkan pada rambut Nabi, tidak kelihatan uban pada Nabi SAW. Lalu inilah menceritakan tentang uban Nabi SAW. Kalaulah ada di antara para sahabat yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang syama'il Nabi, hadis-hadis berkenaan dengan syama'il Nabi, ini adalah perkongsian yang saya buat setiap hari jam 9 pagi di Facebook page saya Umar Aziz. Lalu kalaulah para sahabat nak terus, sebab itu kita baca secara ringkas sebab kebanyakannya kita telah baca. Lalu setiap hari jam 9 pagi kita akan berkongsi tentang syama'il Nabi sehinggalah 16 hari bulan 11 tentang syama'il Nabi. Dan kalau ada di antara para sahabat yang mana nak mendengar tentang sirah, maka itu pada jam 6 petang setiap hari di Facebook page Umar Aziz. Mudah-mudahan bermanfaat. Moga-moga dengan perkongsian ini menjadikan kita dapat mendekati dan mengenali lebih dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada para sahabat yang ada sedikit kelapangan daripada sudut dunia, bolehlah terus menerus menyalurkan sumbangan untuk tabung pengimarahan Masjid Al-Ikhlas di nombor yang tertera ataupun kita sebar luaskan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua. InsyaAllah Masjid Al-Ikhlas akan meneruskan program pada malam ini dengan zikir dan juga doa munajat. Lalu jangan lepaskan peluang untuk bersama setiap hari sepanjang tempoh PKPB. Selepas maghrib boleh terus masuk ke Facebook Masjid Al-Ikhlas dan di situ akan ada zikir munajat. Inilah waktu kita nak ingat Allah. Walaupun kita tak boleh hadir secara fizikal di masjid, jangan kita lepaskan peluang untuk kita berzikir dan berdoa bersama dengan pegawai-pegawai Imam Bilal Masjid Al-Ikhlas selepas maghrib setiap hari. Lalu saya harap pada sahabat yang belum like, mohon untuk like Facebook Masjid Al-Ikhlas Section 13 dan juga Facebook page Umar Aziz. Mudah-mudahan adanya manfaat daripada pertemuan kita. Kita berhenti di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.